Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada pagi hari ini dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu secara online. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan sekali ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2020 ni merupakan tahun kejutan pada kita. Tahun yang penuh dengan memori dan sejarah tercatat dalam sejarah kehidupan kita masing-masing. Allah uji kita dengan diturunkan satu penyakit coronavirus. Kemudian pula kita berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan ada perintah daripada kerajaan yang memerintah, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Kemudian masjid, surau bukan ditutup sepenuhnya, tak, tapi hanya dibenarkan orang-orang yang tertentu sahaja untuk mengimarahkan masjid surau. Maknanya tidak dibuka keseluruhannya pada orang ramai. Juga sejarah pada kita, pada saya lah, ini pertama kali dalam hidup. Kemudian bermula pada Jumaat minggu lepas dibenarkan pula, diberikan kebenaran oleh Jabatan Agama untuk setiap surau melaksanakan solat Jumaat. Maknanya juga tercatat dalam sejarah hidup saya, tak pernah lagi buat solat Jumaat, dibenarkan solat Jumaat di surau. Tapi tahun ini dibenarkan untuk bukan hanya masjid tapi surau juga untuk melaksanakan, mendirikan solat Jumaat. Sehinggalah pada satu tarikh ia akan diberitahu kelak bila kita akan kembali balik dalam suasana yang biasa untuk kembali balik mengimarahkan masjid dan surau. Dibuka pula surau, masjid sekarang ni dibuka dah sedikit ruang itu untuk diadakan kembali kuliah tazkirah dan majlis ilmu, khususnya untuk kuliah maghrib dan kuliah subuh, untuk kita sama-sama kembali mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan kepada kita, mujahadah pada kita untuk jalan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita yang menggunakan kitab 30 wasiat Imam Syafi'i, dan hari ini kita masuk pada wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat yang menceritakan pada kita, yang membawa tajuk sabar dengan musibah dan syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara, sabar dengan musibah, syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar menghadapi musibah adalah sebesar-besar erti sabar, di mana sabar itu sendiri
memerlukan kesabaran pula. Manakala bala dan musibah menunjukkan adanya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh itu syukurilah ia, kerana syukur yang sedemikian adalah setinggi-tinggi arti syukur. Maknanya Allah nak uji kita dengan kesabaran. Dan memang dalam Al-Quran disebut, diulang ayat tentang sabar ni sebanyak 90 kali. Diulang, dicerita tentang sabar. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar daripada setiap ujian yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita. Diulang sebanyak 90 kali. Antaranya yang paling mudah untuk kita faham, innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Sesungguhnya aku bersama ataupun berserta dengan orang-orang yang sabar. Maknanya tu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut sabar, sabar ini dipecahkan pada 3 bahagian. Sabar ini dipecahkan pada 3 bahagian. Yang pertama, sabar melaksanakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhkan apa sahaja yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar daripada segala ujian, musibah, bala, bencana yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini 3 peringkat kesabaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu peringkat itu dia tak sama. Dia tak sama. Dia ada darjat dia, martabat dia masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat tingkat yang paling tinggi bila mana kita bersabar dengan segala ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang dia sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan semua perintah Allah. Dia laksanakan perintah Allah. Dia tahu tu kewajipan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan perintah Allah, tapi tak sabar pula dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dengan perintah Allah, tapi dia tak sabar pula dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu peringkat sabar, dia sabar. Tapi dalam sabar tu, ada orang yang semayang tapi masih lagi gagal dalam auratnya. Dia tahu dah hukum semayang tu wajib pada dia, tapi dalam bahagian aurat dia masih lagi belum melaksanakan perintah Allah yang sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ada orang yang semayang tapi masih lagi dengan nombor ekor, dengan judi dia, dengan dukun dan sebagainya, berubat dengan selain daripada Syifa'ul Linnas, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, walaupun semayang. Ada yang semayang tapi masih lagi belum lagi dapat meninggalkan maksiat-maksiatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada satu peringkat dia sabar dengan perintah Allah, tapi pada satu peringkat dia tak sabar pula dengan larangan yang Allah Taala berikan kepada kita. Ada manusia yang sabar dengan perintah Allah, dia sabar juga dengan larangan Allah, tapi tak sabar pula bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dengan perintah Allah, dia sabar dengan larangan Allah, tapi tak sabar bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira ujian macam mana, kesakitan ke, kepayahan ke, kesulitan ke dalam hidup, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang hidup ini dia memerlukan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini dia kena ada jalan bengkang-bengkoknya. Kalau lurus je perjalanan hidup ni, dia tak seronok. Lurus je. Macam mana kita bawa kereta di highway, kalau jalan tu lurus je dia mudah mengantuk. Tapi kalau jalan tu bersimpang siur, ada beloknya, ada selekohnya, makna susah sikit kita nak tidur, makna berhati-hati. Macam kita ziarah orang yang sakit di hospital, yang ada peti di belakang tu, peti kita tak tahulah nak panggil peti apa tu. Kita tengok di situ dia ada turun naik, graf itu turun naik. Maknanya kalau ada turun naik tu dia stabil lah, alhamdulillah. Tapi kalau dia turun naik kemudian dia straight aja. Kalau straight aja doktor bagi tahu lah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu je. Maknanya hidup kita ni juga memerlukan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama dia pisah-pisahkan pula. Ulama ni dia buat panduan pada kita
Bila sebut yang pertama sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan pada tiga peringkat pula. Sabar dalam mentaati perintah Allah ni ada 3 perkara pula, ada 3 peringkat. Ada 3 caranya. Dan mesti ada pada ketiga-tiga ni. Yang mana sebelum kita melaksanakan ibadah yang pertama, kemudian semasa melaksanakan ibadah, mengerjakan ibadah, dan ketiganya selepas mengerjakan ibadah. Maknanya sabar dalam perintah Allah ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan ibadah dengan Allah. Untuk apa? Untuk kita bersihkan diri kita, untuk bertaubat daripada segala dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengikhlaskan niat kita dengan Allah tu. Dia pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Sebelum nak ibadah tu niat dulu. Niat tu macam mana? Niatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ikhlas ni, nak jadi ikhlas, sebab hanya niat-niat ikhlas saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang pertama dalam sabar pada perintah Allah tu, yang pertama tu sebelum melaksanakan perintah Allah tu, sebelum kita nak buat kefarduan kita, kewajipan kita, bersihkan hati kita dulu. Bersihkan hati kita dengan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niatlah kerana Allah, untuk ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni susah. Ikhlas ni bukan kerja kita, kerja Allah. Kerja kita hanya buat ibadah. Sebab tu Rasulullah dia pernah ajar pada sahabat bagaimana usaha kita untuk pada setiap hari untuk kita belajar mengikhlaskan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diajarkan kepada sahabat. Kata Rasulullah, bila kamu bangun pada setiap hari kamu, bila kamu bangun pada tidur kamu pada malam hari, kita nak bangun untuk tahajud dan sebagainya. Bila terjaga daripada tidur tu, jangan terus bangun, duduklah seketika. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah sebab masih lagi diberikan kita kehidupan. Kalau nak baca doa bangun tidur tu bacalah, tapi sekurang-kurangnya Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian letakkan tangan kanan kamu di dada kiri kamu, letak dekat dada, mana pun tak apa. Kemudian sebutlah, serulah namamu, sebut nama kita. Kalau saya sebutlah wahai Ridwan, wahai Ridwan, wahai Ridwan, ataupun sekurangnya wahai diriku, wahai diriku, wahai diriku. Kemudian doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala berikan kita kekuatan. Allah Taala letakkan kehidupan kita hari ini dalam jalan keredaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita, diberikan kita kesihatan yang baik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipermudahkan rezeki kita seperti mana mengalirnya air sungai yang deras. Mintalah apa saja pada Allah. Kemudian bacakan suratul Fatihah, hadiahkan pada diri kita, pada anak dan isteri kita, mak ayah mertua kita, adik-beradik kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita dan sekalian muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Hadiahkan Al-Fatihah tu. Dah selesai tu barulah bangun untuk kita meneruskan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak belajar untuk mengikhlaskan, minta pada Allah bermula hidup kita ni apa saja yang kita buat, niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu janji kita dengan Allah, janji yang kita lafazkan setiap harilah hidup kita 5 kali, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, hidup kami ya Allah, mati kami ya Allah, ibadah kami ya Allah, apa sahaja yang kami buat dalam hidup ni ya Allah, dalam dunia hanya kerana-Mu ya Allah. Nak minta tu lah. Maknanya nak apa? Maknanya nak sama apa yang kita lafazkan, apa yang kita usahakan laksanakan dengan apa yang kita yakinkan dalam hati. Dia nak sama. Mulut kita cerita, tangan kita melakukan, dan hati kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang terbaik. Tu yang terbaik. Nak jadi ikhlas ni bukan mudah. Nak jadi ikhlas, kita sebut je ikhlas, bahkan kita pun tak tahu ibadah mana kita yang paling ikhlas dengan Allah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dia kiaskan, dia kaitkan ikhlas ni seperti mana kemanisan gula. Ikhlas ni seperti mana manisnya gula. Betul? Gula ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, gula ni dia manis. Memang manis gula ni. Tapi dalam mana manis tu orang marah dia.
Tapi dia tetap memberikan kemanisan walaupun dia dimarahi. Betul, kita kalau kita minum kopi, minum apa saja, minum air, kalau air tu tawar, kita marahkan gula. Kita marahkan gula sebab tawar. Kalau terlebih manis pun kita marahkan gula juga. Dan kalau kena sakit pun marahkan gula juga. Maknanya gula ni kena marah. Baik pun kena marah, jahat apatah lagi kena marah. Bila air tu tawar sangat, kita marahkan gula. Bila air tu manis sangat pun kita marahkan gula. Dan bila kena kesakitan, kencaman dia sebagainya pun marahkan gula. Tapi tak pernah pun sekali, sehari dalam hidup kita, gula ni mengurangkan kemanisannya. Atau apatah lagi kalau tidak memberikan kemanisan dalam setiap air yang kita minum. Walaupun seguni kita bubuh, dia tahu tak, tetap memberikan kemanisan. Nak ajar pada kita tu nah. Kerja kita buat ibadah je. Buat ibadah je. Dalam ibadah tu minta ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa orang nak kata pada kita tu hak. Itu hak dia nak kata apa pada kita pun katalah. Kita buat baik orang kata, kita buat jahat orang kata, tapi kita tetap ikhlas memberikan yang terbaik pada manusia. Memberikan yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat baik bukan kita nak tunjuk pada orang, tak, sebab Allah perintah kepada kita buat baik. Maknanya yang pertama dalam kesabaran mentaati perintah Allah Subhanahu, yang pertama kita kena betulkan niat baliklah. Kena betulkan niat balik. Bila kita, saya ingat waktu mengaji dulu, niat ni dia ada 4. Makaranah niat dia ada 4, 2 yang betul, 2 yang salah. Maknanya betulkan kembali niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, semasa melaksanakan ibadah. Maknanya maksud dia macam mana? Semasa melaksanakan ibadah, janganlah kita lalai, janganlah kita leka ataupun kita buat lebih kurang je. Yang penting solat. Yang penting solat. Yang penting tutup aurat. Betul. Tapi kita nak buat sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Dalam solat kan Nabi pesan pada kita, solatlah kamu, semayanglah kamu seolah-olah inilah solat kamu yang terakhir. Maka buat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segi rukunnya, daripada segi ta'maninahnya, kena buat sungguh-sungguh. Bukan main-main. Jangan buat lebih kurang je semayang ni. Bukan mana lebih kurang, tak. Makna buat sungguh-sungguh. Kita ni dalam solat ni, Allah memang jauh dengan kita. Nak ingat Allah pada setiap ketika dalam rukun solat kita ni memang payah. Sebab kita bukan orang yang beramal dengan zikrullah dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kalau pun tak mampu nak ingat pada setiap ketika dalam solat tu, tapi jagalah rukun. Daripada satu rukun ke satu rukun. Maka solatlah dengan sesempurna yang terbaik pada kita. Usaha yang terbaik. Sebab itu mungkin solat kita yang terakhir, lepas ni kita pula akan disolatkan, akan disembahyangkan. Bukan lebih kurangnya. Yang ni kita tengok nak angkat takbir pun malas. Tu di antara tuan-tuan orang yang malas dalam solat ni, malas mengerjakan solat ni, dia ada 2 pula. Bila sebut malas mengerjakan ibadah ni, dia ada 2. Terutamanya dari kita ambil contoh solat lah. Yang pertamanya malas mengerjakan solat ni, sengaja melewatkan waktu solat tu. Tu pertama, sengaja melewatkan waktu solat. Tu malas dalam ibadah yang pertama. Yang kedua, malas dalam ibadah ni, malas daripada sudut perbuatan dia. Malas pada sudut perbuatan. Nak angkat takbir tu pun Allah, malas sangat nak angkat takbir tu, macam orang malas je. Angkatlah sungguh-sungguh, Allahu Akbar, sebutlah sungguh-sungguh. Nak angkat takbir malas sangat, nak pergi satu rukun ke satu rukun tu pun malas sangat. Yang ini yang kita kata, yang kata ulama, jangan malas, jangan bermalas-malasan, jangan leka, jangan lalai dalam semasa melaksanakan ibadah tu. Semasa melaksanakan ibadah tu, mana kena jaga sebaik mungkin. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, daripada sudut ibadahnya, selepas ibadah tu. Selepas ibadah tu, untuk apa? Untuk tidak merasakan dalam hati kita ni orang yang baik daripada orang lain. Dia ada wujub, riak, takabur, bangga diri. Akulah yang terbaik. Akulah yang terbaik. Betul, kita dah melaksanakan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya habis je daripada ibadah tu syukur kepada Allah. Syukur ni macam mana? Syukur ni antaranya doa lah. Doalah pada Allah, sebab Allah beri kesempatan pada kita doa. Jangan habis-habis sembahyang terus tinggalkan. Maka berdoalah sebentar untuk mudah-mudahan dapat kita melaksanakan ibadah kita yang seterusnya. Dan jangan letakkan kita ni yang lebih terbaik daripada orang lain.
akulah yang terbaik, akulah yang banyak ibadah. Yang ni mainan syaitan ni. Mainan syaitan. Walaupun kita sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu pada 3 peringkat tu, sebelum, semasa dan selepas mengerjakan ibadah, tapi tetap akan ada apa? Akan ada godaan, hasutan daripada musuh kita yang dekat dengan kita, yang kita tak nampak, yang namanya iblis. Ia akan menggoda kita dengan ibadah yang kita lakukan, iaitu sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sabar menjauhkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar daripada setiap musibah yang Allah Taala berikan kepada kita. Allah Taala hadirkan kepada kita bala, musibah dan sebagainya. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang itu bukan balasan. Apa saja musibah, bala yang Allah Taala berikan kepada kita, itu bukan sebagai balasan. Sebab balasan ini disempurnakan di yaumal mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu sebagai peringatan kepada kita, peringatan kepada kita. Wala nuziqannahu minal azabil adna dan azabil akbaril alahum yarjiun, kata Allah. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan manusia itu dengan ujian yang kecil. Waktu berada di dunia ni. Sementara menanti yang lebih besar lagi, di mana? Di yaumal mahsyar, kata Allah. Maknanya yang ini sebagai peringatan pada kita. Allah Ta'ala uji kita dengan kesakitan. Dan bila kita sebut kesakitan, kita boleh ambil sirah bagaimana Nabi Ayub AS yang Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, tapi sabarnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Nabi, walaupun Rasul, tapi Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Sehingga ada di antara isterinya yang lari meninggalkan Nabi Ayub ni, tapi tetap dia berdoa pada Allah Subhanahu, tetap meneruskan ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ujian daripada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk musibah dan sebagainya. Dan memang Allah Ta'ala beri juga pada kita. Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19 ni. Allah Ta'ala uji macam-macam. Ujian Allah ni yang pertamanya akan menghapuskan dosa-dosa, kifarah daripada dosa-dosa kecil kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada syarat pula. Apa syaratnya? Selama mana kita tidak melakukan dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dosa-dosa kecil ni dia akan terhapus dalam setiap kali kita berwuduk, dalam setiap kali kita melaksanakan kefarduan kewajipan kita dengan Allah, dalam setiap kali kita duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, rahmat Allah turun. Terhapus dosa-dosa kecil dalam setiap kesakitan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Terhapus dosa-dosa kecil. Tapi syaratnya selama mana kita tidak melakukan dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang hidup kita ni akan diuji oleh Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, kalau Allah tak ujinya dalam masa 3 hari, dia akan mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Allah, ujilah aku ya Allah, ujilah aku ya Allah sesuai dengan kemampuan iman yang ada padaku. Sebab dia tahu ujian Allah ni pertamanya kifarah daripada dosa-dosa. Kemudian akan ditinggikan martabat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak lagi lah kelebihan bagi orang-orang yang bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan dihapuskan dosa-dosanya, akan diberikan ganjaran yang tiada sempadannya. Maknanya orang sabar ni daripada ketiga-tiga perkara, dia sabar pada tiga-tiga perkara tadi, antaranya juga akan diberikan pahala yang tiada sempadannya. Kemudian diperkenankan, dimakbulkan, dipermudahkan segala doanya. Kemudian dipermudahkan urusan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian akan diberikan satu tempat berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya memang hidup ini kena sabar. Memang hidup ni kena sabar. Dan ada kesabaran itu pula. Ketikanya kita boleh sabar, dan ada ketikanya pula kita kena menunjukkan sedikit apa yang boleh kita lakukan. Ketika mana agama kita dihina. Kalau agama kita dihina, janganlah sabar tu. Kita ni agama kita dihina pun sabar saja sampai orang nak pijak agama kita. Sampai orang injak-injak agama kita, sabarlah. Tak.
Kalau orang hina kita, tak apalah, kita sabarlah. Dan memang manusia ni dia layak untuk dihina. Yang dipuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita ni bukan tak boleh dipuji, takut mudah lupa diri bila dipuji. Tak apalah kalau orang hina kita, tak apalah orang hina kita. Tapi bila orang hina agama Allah, bila orang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ kita tunjukkan sedikit kemampuan kita. Apa yang boleh kita usahakan untuk kita mempertahankan agama Allah. Jangan sabar. Sampai orang nak hapuskan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hina agama Allah, hina Rasulullah. Kita ni sabarlah. Sekurang-kurangnya tunjukkan apa yang boleh kita lakukan. Kalau boleh bantahan, kita bantahan. Kalau boleh kita tulis dalam mana-mana platform ataupun tempat yang boleh kita tulis bantahan, kita tulis. Kami tak setuju. Kami tak sokong dengan Rasul. Kami tetap akan menegakkan hukum Allah. Banyak ada usaha kita, sebab Allah akan tanya pada kita nanti, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan untuk kamu tegakkan agama aku. Waktu dekat mana? Dekat dunia ni. Allah akan tanya kita. Sedangkan Allah Ta'ala beri jaminan pada kita, intan surullah yang surku wasabit aknamakum, kamu tolong agamaku, aku tolong kamu. Maknanya ada di situ, di situ kesabaran yang boleh kita tunjukkan sedikit, apa yang boleh kita usahakan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan oleh itu syukurilah, kerana dia syukur yang sedemikian adalah setinggi-tinggi arti syukur. Maknanya kalau Allah Taala uji kita dengan musibah, dengan malapetaka, dengan bala dan segalanya, syukurlah pada Allah. Syukurlah pada Allah, sebab Allah masih lagi pilih kita. Maknanya bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat satu perkara je. Maknanya kita ni masih lagi mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang diuji oleh Allah, maknanya ada perhatian daripada Allah. Sebab tu para nabi, para rasul, para ahli ulama, dia minta hidupnya sentiasa diuji oleh Allah, sebab ada perhatian daripada Allah. Kita ni takut kita tak dapat perhatian daripada Allah. Kita ni lebih suka meraih perhatian daripada manusia, daripada perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya perhatian Allah. Bila Allah Taala kasih sayang pada kita, Allah Taala uji kita, maknanya perhatian Allah ada pada kita. Ada kasih sayang, ada rahmat, maghfirah Allah pada kita. Tapi kalau Allah Taala tak uji kita, Allah Taala biarkan kita, yang kita panggil istidrak dalam perkara jahat yang kita buat, Allah Taala biarkan kita makin jauh kita pada Allah. Kita sebutlah, kita ceritalah pada orang, aku sekarang ni hidup aku alhamdulillah mewah, aku mewah, sakit pun tak ada, sehat je, tak ada masalah lah. Kita tak sedar satu perkara, rupa-rupanya Allah makin jauh dan makin jauh dengan kita. Sebab tu Sayyidina Ali tu dalam 3 hari kalau tak diuji, dia akan minta ujian diturunkan oleh Allah, sebab rindukan perhatian, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu syukur. Kalau Allah uji kita, Allah Taala pilih kita untuk diuji, pertama sekali syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang nak jadi orang yang syukur ni susah. Kan memang Nabi sebut pun, nak jadi orang yang syukur ni susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, menghidupkan waktu malamnya dengan memperbanyakkan solat-solat sunatnya. Ada yang kata melebihi 70 rakaat solat sunatnya. Bukan apa pun. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan rasa syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ni kalau tak buat solat sunat pun dah masuk syurga dah. Jaminan Allah masuk syurga. Sebab Nabi pegang anak kunci syurga. Manusia pertama yang akan berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga manusia yang ujiannya lebih hebat daripada manusia lain. Para nabi, para rasul ni, tuan-tuan, ujian ni Allah telah berikan pada para nabi, para rasul. Ujian ni 2 kali ganda lebih hebat pada kita. 2 kali ganda lebih hebat pada kita, tapi tak pernah merungut pun, tak pernah mengeluh pun. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala 2 kali ganda lebih berat ujian yang Allah Taala berikan pada kita. Sebab itulah pahala daripada sudut ganjaran ibadahnya juga akan diberikan 2 kali ganda daripada kita. Sebab ujian dia lebih berat pada kita, maka pahala tu, ganjaran itu diberikan oleh Allah 2 kali ganda. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak jadi orang yang syukur ni susah. Rasulullah ni
Aisyah pernah tegur, wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai Tuhan, kenapa sampai solat sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah engkau ni, bukankah Tuhan ni Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah, jaminan syurga dah, kenapa bangun malam sampai banyak sangat solat sunatnya? Jawapan Rasulullah mendiamkan pertanyaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, salahkah bagiku untuk mengucapkan, untuk menunjukkan rasa syukur aku pada Allah Subhanahu wa taala dengan atas segala nikmat yang diberikan kepada aku? Banyak sangat nikmat yang Allah Taala berikan kepada aku, dan aku nak balas kembali, nak tunjukkan syukur aku dengan apa? Dengan meletakkan sujud aku pada Allah Subhanahu, dengan memperbanyakkan sujud aku pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni bila Allah Taala uji kita, bila Allah Taala uji kita, syukur pada Allah. Syukur tu macam mana? Dengan memperbanyakkan sujud kita pada Allah. Dan memang kita ni tuan-tuan, fitrahnya bila Allah Taala uji kita, bila Allah Taala datangkan kesusahan, kepayahan dalam hidup kita, kita akan dekat dengan Allah. Bila Allah tak uji kita, kadang-kadang kita jauh dengan Allah. Bahkan ada orang yang tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Allah Taala uji kita, fitrah kita, bila Allah Taala uji mulut kita, lidah kita, mudah untuk sebut nama Allah, dekat kita dengan Allah, banyak sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurlah pada Allah dengan ujian yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebab tu kata Rasul, nak jadi orang syukur ni bukan senang. Nak jadi orang syukur ni, syukur pada setiap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, kesihatan yang Allah Taala berikan kepada kita, syukur. Dengan apa? Dengan kita meletakkan diri kita pada tempat yang paling baik, dengan kesihatan yang Allah Taala berikan kepada kita. Ada orang yang sihat atau badan sihat, tapi tak menggunakan sihat tu pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang sihat tapi malam dia boleh datang kuliah tazkirah. Kita sihat tapi tak datang ke kuliah tazkirah, maknanya belum lagi sampai satu peringkat yang namanya syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan nikmat. Musibah dan nikmat adalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia sedar dan kembali mengingati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai sifat yang berbeza-beza, terutamanya dalam menghadapi susah, musibah, bala, malapetaka, kesenangan dan kenikmatan. Memang betul lah kita ni berbeza-beza. Ada orang dengan musibah yang Allah Taala berikan pada dia berbeza-beza. Ada orang tuan-tuan, waktu senang dia ingat dengan Allah, waktu susah dia lupa dengan Allah. Ada jenis tu. Ada orang waktu sihat, waktu senang dia lupa dengan Allah, waktu susah dia ingat dengan Allah. Ada orang waktu senang, waktu susah, dua-dua lupa dengan Allah. Waktu sihat pun lupa dengan Allah, waktu susah pun lupa dengan Allah. Dan memang cara kita menghadapi musibah, ujian daripada Allah ni dia tak sama. Dia tak sama. Yang ni bergantung pada ilmu yang ada pada kita, bergantung pada keyakinan yang ada pada kita. Sebab tu saya pernah cerita pada tuan-tuan daripada sudut keyakinan, yakinnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yakin ini dia ada 3 peringkat. Bila Allah Taala uji kita dengan kesusahan dalam hidup kita, uji dengan musibah dan sebagainya, Allah nak uji apa? Keyakinan kita dengan Allah. Nak uji keyakinan kita dengan, sebab yakin ini dia di antara perkara yang akan dikaitkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Sebab itulah yakin ini, kalau kita boleh ulang balik, yakin ini dia ada pada 4 peringkat. Ada 4 tahap. Dan kita ni berada di peringkat yang mana daripada sudut keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang paling bawah sekali kita panggil nombor 1, kita panggil wajibul yakin. Yakin je yakin. Ada orang dia yakin tapi dia tak buat perintah Allah, yakinnya. Yakin tak solat ni perintah Allah? Yakin tapi tak buat. Yakin tak puasa ni perintah Allah? Yakin tapi tak buat puasa. Tak puasa pun. Yakin tak tutup aurat ni juga perintah Allah? Yakin tapi tak tutup aurat. Banyak lagi, hanya keyakinan semata-mata. Yakinnya tapi tak buat. Hanya Islam semata-mata. Tak sampai pada satu tahap yang namanya beriman. Yang ni kita panggil wajib yakin. Ada. Hanya yakinnya tapi tak buat. Kita nak naik sikit pada yang kedua, yang namanya
ainul yakin. Ainul yakin ni orang yang dengar kemudian buat. Sami'na wa ata'na. Bukan yang pertama. Yang pertama tadi dengar tapi ingkar. Sami'na wa asaina. Dengar je tapi tak buat. Kita nak naik yang kedua ni. Sekurang-kurangnya ainul yakin. Sami'na wa ata'na. Dengar dan buat. Yakin perintah Allah kita laksanakan. Yakin larangan Allah kita tinggalkan. Yakin ini ujian daripada Allah kita terima. Redha, sabar dengan ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Yang kedua, alhamdulillah lah yang kedua. Naik sikit pada yang ketiga, hebat dah yang ketiga ni. Yang ketiga ni mana? Yang ketiga ni kita panggil hakul yakin. Ini hebatlah hakul yakin ni. Hakul yakin ni dia contoh mudahnya orang manusia yang dia sungguh-sungguh yakin dengan Allah. Rezeki hari ni dia habiskan hari ni sebab dia yakin. Selagi mana dia hidup tetap akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan rezeki. Kita mungkin tak sampai tahap tu. Kita rezeki hari ni kadang-kadang kita simpan untuk esok. Simpan esok. Tak. Yang ini aku yakin ni rezeki hari ni dia habiskan hari ni. Dia yakin besok hidup tetap ada rezeki. Sebab rezeki ni jaminan Allah. Asbabnya itu daripada manusia tapi tetap datang daripada Allah. Kita ngulai pun nak simpan, kalau boleh simpan esok, ngulai hari ni, setengah hari ni nak simpan sampai malam. Anak nak makan, jangan habiskan gulai tu. Nanti ayah kamu nak makan apa, nak makan, jangan habiskan gulai tu. Tu kita. Tu kita. Maknanya rezeki, daripada sudut rezeki, daripada sudut rezeki ni, keyakinan kita dengan Allah. Maknanya hakul yakin. Dia yang keempat ni, isbatul yakin. Ni lagi hebat lah. Lagi hebat lah. Kalau kita nak uraikan satu-satu, dia jadi panjang. Mana tu sudut keyakinan kita masing-masing. Bila Allah Ta'ala uji, sudut kita menghadapi ujian tu bergantung pada ilmu yang ada pada kita, keyakinan yang ada pada kita. Sebab tu ada orang yang bila Allah Ta'ala uji pada dia makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang bila Allah Ta'ala uji makin dekat dia dengan Allah. Sebab dia tahu, dia yakin ujian tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang juga dalam kesenangan, nikmat kesenangan yang Allah Ta'ala beri juga dalam keadaan yang berbeza-beza. Ada orang bila Allah Ta'ala beri nikmat, makin dia dekat dengan Allah. Ada lagi kaya, lagi banyak yang diinfakkan untuk jalan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tijaratan lan tabur. Ayat Quran. Berniaga dengan aku, kata Allah, lebih untung daripada berniaga dengan manusia. Allah Ta'ala berikan dia kekayaan, lagi banyak diinfak. Contoh baca sirah tentang Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang paling kaya. Abdurrahman bin Auf. Lagi kaya, lagi banyak infaknya pada agama Allah. Lagi kaya, lagi banyak infaknya pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yakin dengan Allah. Maknanya dengan ujian, nikmat ni juga merupakan ujian pada kita. Nikmat ni bukan sekadar Allah Ta'ala bagi nikmat. Tak, dia juga merupakan ujian. Allah Ta'ala bagi kita kekayaan, itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita. Yang itu Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan. Allah Ta'ala uji kita nikmat kekayaan tu. Kemana kita letakkan kekayaan kita? Pada jalan agama Allah ataupun pada jalan-jalan lain. Ada orang yang makin kaya, makin dia dekat dengan Allah, makin banyak infak dia dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan kekayaan, makin jauh. Mudah contoh je kita ambil sirah Qarun laknatullahi alaih. Qarun kaya tak kaya? Yang waktu mulanya miskin tak? Miskin. Lebih miskin daripada kita. Hanya ada selai pakaiannya untuk dikongsi dia dan isterinya. Allah, miskin sangat dah. Sampai tara tu miskinnya. Tapi bila Allah Ta'ala beri dia kekayaan, tengok. Makin kaya, lagi jauh dengan Allah. Makin kaya, lagi jauh. Makin kaya, lagi jauh dia dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan harta-hartanya sekali. Jangan ingat nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni, macam tu je tak. Dia juga merupakan ujian. Kesihatan, nikmat Allah Ta'ala beri sihat pada itu juga ujian daripada Allah. Allah nak tengok, aku bagi kamu sihat, mana kamu gunakan kesihatan kamu? Ada orang sihat dia gunakan pada jalan lain, pada jalan melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun yang lebih teruknya pada jalan menentang pula agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sihat tentang hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kesihatan tu Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maknanya dia juga nikmat dan musibah tu adalah juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kita bukan sebut ujian tu berupa bentuk yang kita tak suka je. Sakit malapetaka bukan, itu juga berupa ujian. Tapi nikmat ni juga jangan lupa, dia juga adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang Allah Taala akan tanya pada kita, yang Allah Taala ulang-ulangkan dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kata Allah, nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Kata Allah, waktu aku bagi kamu hidup dekat dunia, nikmat mana? Bagi tahu aku, kata Allah, nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Maknanya kita tak boleh jawab nanti dengan Allah Subhanahu kalau kita mengkufuri segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Maknanya musibah dan nikmat itu adalah juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan ingkar. Terdapat golongan manusia yang ingkar bahawa kenikmatan dan malapetaka itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian. Ni ada manusia yang ingkar, yang katanya nikmat dan malapetaka itu bukannya datang daripada Allah. Nikmat ini aku kaya ni sebab usaha aku. Dia kata, nikmat ni aku kaya ni sebab usaha aku, tak ada siapa tolong, aku usaha sendiri. Dia lupa satu perkara yang namanya biiznillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak boleh buat apa pun, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak mengkedipkan mata kita pun tak boleh kalau bukan izin Allah. Tapi ada manusia yang kata dia kaya, usaha dia sendiri. Aku tak minta tolong pada Allah, aku usaha sendiri, siang malam, pagi petang aku kerja. Sampailah sekarang ni aku boleh jadi kaya-kaya. Semuanya aku buat sendiri. Dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kaya dia itu hak dia, bukan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jenis orang tu. Dan ada orang kata pula bila musibah, malapetaka, bahala yang Allah Taala berikan pada kita, hadirkan pada kita, bukan sebab apa? Sebab apa? Faktor alam. Faktor alam, fenomena alam. Dia kata fenomena alam, gunung berapi ni, fenomena gempa bumi ni, apa semua, banjir, itu semua fenomena alam. Dia letakkan pada alam yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi. Tu kita kadang-kadang yang pelik, ada orang lain yang bukan satu agamanya dengan kita, dia lebih percaya pada Allah. Kita ni sebutlah, kenapa berlaku banjir? Banjir ni sebab pokok semua dah kena tebang. Betul, faktor alam, kita tak salahkan faktor alam. Tapi letak dululah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah ingkar. Jangan ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia yang bukan bertuhankan Allah sebagaimana kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bila sebut tu, kita kata bukan ini faktor alam. Dia pula yang percaya. Bila tanya kenapa berlaku banjir, kenapa berlaku, dia senang ni. Kenapa? Ini Tuhan Allah punya kuasa. Dia pula yang lebih yakin daripada kita. Kita kata faktor alam, fenomena alam ni betul, tapi semua tu susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Letak dululah pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita letakkan pada faktor alam. Kenapa boleh berlaku ini semua ni kerja Allah. Kerja Allah. Antara asbabnya bila mana kita tebang pohon-pohon, kita tebang pokok-pokok yang ada di lereng bukit yang memudahkan hakisan dan sebagainya. Itu asbab dia. Tapi letak dulu pada Allah. Yang ini yang kita kata ingkar ni, ingkar pada apa? Ingkar pada nikmat dan ingkar juga pada musibah yang diberikan oleh Allah. Bila diberikan nikmat, kesenangan, dia kata usaha dia. Tak ada siapa yang tolong bantu dia, usaha dia. Kalau dia tak buat macam ni, dia takkan dapat. Sedangkan dia lupa pada satu perkara yang namanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, musibah pada Allah. Bila sebut musibah, dia kata itu semua faktor alam, fenomena alam, bukannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada mereka, gempa bumi, banjir, kebakaran serta angin taufan itu adalah bencana alam, bukan daripada Tuhan. Ni keyakinan dia. Dia kata bukan Allah, bukan daripada Allah, bukan daripada Tuhan. Yang ini bencana alam, faktor alam. Faktor alam tu kata dia. Kemudian apabila kesulitan yang menimpa diri mereka pulih kembali dan berakhir seperti sakit yang lama, kemudian sembuh, miskin kemudian kaya, mereka tetap kufur dengan pemberian nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit kemudian sembuh. Sakit tu dia tak kata sakit tu datang daripada Allah. Kenapa sakit? Sebab aku ini, sebab aku ni. Dia kata sakit tu punca daripada kesalahan dia. Betul asbabnya, tapi Allah ya Ta'ala yang mendatangkan kesakitan dan Allah juga yang memberikan kesembuhan.
Tapi letaklah dulu pada Allah. Sakit, lupa pada Allah. Kemudian bila sembuh pun lupa juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi dia sakit, kemudian Allah Taala sembuhkan dia. Dia kata tak, itu usaha dia je. Yang sembuhkan dia doktor, bukan Allah, ubat yang dia makan. Itu. Maknanya dia lari daripada konsep sebenar yang Nabi tinggalkan kepada kita. Ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya, ya. Kemudian miskin, kemudian kaya. Miskin kemudian dia usaha kaya, Allah Ta'ala beri dia kekayaan, dia juga lupa. Dia kata tak, aku usaha sendiri, tak ada siapa yang tolong bantu aku melainkan aku usaha sendiri dengan tulang 4 kerat aku, akhirnya aku jadi kaya. Dia lupa pada Allah. Miskin dia lupa pada Allah, kaya dia juga terus melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap kufur dengan pemberian nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang mengingkari nikmat ataupun musibah yang Allah telah hadirkan dalam hidup kita. Kena ingat tuan-tuan, satu perkara, nikmat ini juga merupakan ujian daripada Allah. Musibah tu, bala tu dah tentulah, kita tahu dah ujian daripada Allah. Tapi juga ingat pada kita, nikmat ni ujian juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang Allah telah hadirkan pada kita juga ujian daripada Allah. Sebab ada amanahnya di situ. Ingat satu perkara, bila Allah Ta'ala berikan kita nikmat di situ, ada satu perkara yang Allah Ta'ala nak kita tahu, ada amanahnya di situ. Ada amanahnya di situ. Allah Ta'ala kurniakan kita dengan kesihatan, ada amanah tentang sihat. Allah Ta'ala kurniakan kita dengan kekayaan, ada amanahnya tentang kekayaan. Allah Ta'ala kurniakan kita dengan zuriat dan sebagainya, ada amanah tentang zuriat keturunan dan sebagainya. Bukan saja-saja, tapi tetap akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh ni insya-Allah kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan kita yang akan datang, sebab kuliah kita ni sekadar macam itulah, dalam 45 minit ke 50 minit, lebih kurang macam itulah, ya. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita kesabaran. Kita bukan hanya nak sabar je, tapi sabar yang paling tinggi, sabar dalam redha. Kita ni sabar ni mungkin boleh pada kita sabar dengan perintah Allah, kita sabar dengan larangan Allah, dan kita sabar dengan ujian daripada Allah. Tapi dalam bentuk ibadah kita dengan Allah, hebatnya sabar ni, sabar dalam redha. Yang ni paling tinggilah, sabar dalam redha. Kita ni mungkin sabar je, tapi redha tak dengan Allah Subhanahu. Orang yang sabar dalam redha ni mulutnya diam je, dia terima je. Dia terima je apa sahaja yang Allah Ta'ala hadirkan pada kita. Mulutnya tak ada berkeluh kesah pun. Kita ni sabar je. Sabar ya Cik Ya, sabar ya Cik Mat. Ujian pada Allah, Allah Ta'ala ambil kembali. Anak yang paling kita sayang, anak kecil kita umur 7 tahun, Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala matikan anak kita yang 7 tahun, baru 7 tahun je dengan kita, Allah Ta'ala ambil. Ada orang kata sabar ya, saya sabar. Tapi bila ada tapi, maknanya tak lagi sampai satu perkara yang namanya redha. Ya, saya sabar, tapi anak saya tu baru 7 tahun. Batu gajah ni pun belum habis pusingnya, dah Allah Ta'ala ambil balik. Maknanya dia sabar je, belum sampai satu tahapnya redha, sebab dia ada tapi. Saya sabar, tapi anak saya tu kecil lagi, kalau nak ambil pun biarlah dia besar. Maknanya belum lagi sampai satu tahap yang namanya redha dengan Allah. Bila ada yang kita apa sebut tapi orang yang dia sabar dan redha ni, dia terima. Bukan seorang, 2-3 orang mati sekaligus anaknya, keluarganya, dia redha dengan Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dalam redha. Kita nak sebut tu susah. Sabar ya sabar. Kita ni dalam benda lain boleh sabar, tapi dalam perkara lain pula tak boleh sabar. Sabar dalam benda lain, tapi dalam perkara lain, saya nak ambil contoh lah, tapi jangan marah pula. Tuan-tuan tengok ada orang ya sini hukum Allah, bukan hukum yang kita reka-reka dah. Kita boleh sabar adalah ujian yang Allah telah hadirkan pada kita, kesakitan dan sebagainya. Tapi tak ramai orang boleh sabar bila mana dia diuji dengan poligami. Jangan main kalau uji dengan poligami, walaupun duduk kuliah duha, walaupun duduk kuliah maghrib, saya tak, dia tak setuju juga. Jangan marah, tu sekadar contoh betul. Ada orang yang dia dalam hal lain dia boleh sabar, sakit ke apa saya boleh sabar, tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan poligami, itu juga ujian pada Allah. Ujian pada tak semua orang Allah Ta'ala uji dengan poligami, hanya orang-orang yang terpilih saja. Sebab Allah Ta'ala nak bagi satu jalan yang mudah ke syurga. Tiba-tiba kita kata saya tak setuju,
Maknanya tak setuju dengan tak apa tu. Tak setuju, takut-takut tak setujulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab poligami ni bukan aturan, bukan ciptaan manusia, tapi aturan ciptaan Allah Subhanahu yang membenarkan poligami. Boleh tak sabar dalam tu? Mana belum sampai ada satu peringkat yang namanya sabar dalam redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya terima je. Orang yang redha ni, yang sabar redha, dia terima je. Sebab kita tahu kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita hamba Allah, apa saja yang Allah hadirkan pada kita, terima je. Tak usah cerita banyak. Jangan berkela-kesah, jangan mengela-ngela. Tak, terima je sebab hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti di situ. Mudah-mudahan diberikan pada kita kekuatan, keyakinan kita dengan Allah untuk menerima apa saja yang Allah hadirkan pada kita, kerana di situlah letaknya redha Allah pada kita. Kita redha dengan Allah dan Allah redha pada kita untuk kembali balik pada Allah dalam keadaan kita redha pada Allah dan Allah Taala redha pada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Aku redha pada kamu dan kamu redha pada aku, kata Allah, kembalilah kamu pada aku. Seperti mana yang telah aku janjikan untuk nikmat syurga daripada aku, kata Allah. Mudah-mudahan kita ni orang yang sabar dengan ujian Allah, sabar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebab dua-dua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini juga mengundang barakat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik diambil, kemudian yang salah dibuang jauh-jauh daripada kehidupan kita, dan Allah Taala lindungi kita. Allah Taala berikan kita kekuatan untuk terus kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini apa saja yang Allah Taala hadirkan dalam hidup kita sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ketinggian martabat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan iman kita, dan akhirnya Allah Taala tempatkan kita pada satu tempat yang memang diimpikan, yang memang diidamkan oleh setiap manusia untuk berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan salatul subhanakallah bihamdika. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.